Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar sekalian. Tajuk kuliah pada hari ini adalah pembelajaran berasaskan masalah ataupun problem based learning. Baik, kalau kita melihat konsep berkenaan dengan pembelajaran masalah ini, ianya ialah merupakan satu penggunaan masalah yang benar-benar wujud ataupun terjadi ataupun kita bina sesuatu problem ataupun masalah yang relevan berkenaan dengan tajuk yang ingin kita sampaikan. Saya sebenarnya nak terus tujulah berkenaan dengan kuliah kita ni. Kemudian masalah tersebut merupakan titik tolak dalam proses pembelajaran. Maksudnya starting untuk kelas kita, kita akan mulakan dengan satu isu ataupun problem dalam masalah dan pembelajaran berasaskan masalah ini ataupun PBL ini berpusatkan kepada murid ataupun student center dan guru haruslah kreatif untuk menghasilkan idea, memberikan satu problem ataupun masalah untuk diberikan kepada murid ataupun pelajar dalam sesi pengajaran dan guru hanyalah bertindak sebagai satu fasilitator. Contohnya, dalam pengajaran satu mata pelajaran pendidikan moral tu, kita akan wujudkan satu isu masalah. Dalam pendidikan moral, konteks yang sesuai dikenali sebagai konflik. Dalam pendidikan moral, kita bagi satu isu ataupun problem untuk kita jadikan dia sebagai permulaan pengajaran ataupun bentuk pengajaran yang dikatakan sebagai pembelajaran berasaskan masalah. Apa fungsi ataupun faedah kalau kita gunakan pendekatan pengajaran ini dalam pengajaran khususnya pendidikan moral ini? Pertamanya, apabila kita mewujudkan pembelajaran berasaskan masalah tadi, murid dapat berfikir secara kritis dan kreatif di mana mereka akan mengembangkan pemikiran macam mana nak selesaikan masalah tersebut. Apa cara kita nak buat, apa kita nak lakukan. Contohnya ada isu berkenaan dengan konflik moral tentang keadaan baik ataupun tidak baik. Jadi bagaimana mereka nak selesaikan perkara tersebut. So itu akan membentukkan kemahiran kreatif dan kritis. Yang kedua, apabila kita buat pembelajaran ini, dia akan membentukkan mereka satu pengetahuan yang cukup besar dan meluas. Kerana mereka perlu berfikir apakah cara jawapan yang terbaik melalui rujukan pembacaan, hujah-hujah yang tepat yang menyokong terhadap justification terhadap isu yang kita berikan dan mereka cuba selesaikan isu-isu tersebut. So dia dapat mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif dan juga dapat meningkatkan pengetahuan yang lebih meluas tentang tajuk yang telah guru ataupun sesiapa saja sampaikan. Jadi itulah faedah yang terbaik kalau anda mengajar nanti, kalau praktikum ataupun dah posting nanti, gunakan pendekatan ini. Jadi langkah-langkah dia, pertama sekali untuk mengajar pembelajaran berasaskan masalah tadi tu, kenal pasti dulu masalah. So, cara nak kenal pasti masalah haruslah berlandaskan kepada tajuk yang kita nak sampaikan. Katalah tajuk tu berkenaan dengan nilai kepercayaan kepada Tuhan, berkenaan dengan nilai kasih sayang dan sebagainya. So, kita kena mencipta ataupun membina masalah berasaskan kepada tajuk yang ingin kita sampaikan pada waktu sesi pengajaran tersebut. Dan kita perlu mencari maklumat rumusan. Okey, maklumat rumusan ini adalah satu keadaan di mana kita dah ada satu jawapan, satu penyelesaian terhadap masalah yang telah kita bangkitkan di peringkat awal. Dan kita telah membuat satu hipotesis. Maksud hipotesis itu kita jangkakan apa yang terjadi kalau tindakan tersebut begitu, tindakan tersebut begini, dan kita uji hipotesis tersebut untuk menilai sama ada kalau pilih ini apa terjadi, kalau pilih itu apa terjadi terhadap masalah yang telah kita berikan ataupun lambakkan di peringkat awal. And then last but not least, we must ambil the summary terhadap problem awal yang telah kita bina tadi. So kena ada satu penyelesaian. Untuk nampak lebih jelas, saya tunjukkan di sini ya. Ini adalah satu contoh pengajaran yang boleh dilakukan dalam pendidikan moral berdasarkan situasi sebenar. Okay, contoh tajuk nilai bertanggungjawab. Guru berikan satu situasi masalah kepada murid dalam kelas. Okay, saya bacalah. Nurul Arilin menghadapi masalah bangun tidur pada waktu pagi apabila berada di rumah semasa musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP berlangsung. Sedangkan beliau perlu menghadiri ke semua kuliah ataupun kelas secara dalam talian yang disediakan oleh pensyarah. Hal ini demikian beliau kerap tertinggal menghadiri kuliah dan menyebabkan jumlah kehadiran beliau tidak mencapai 80% bagi subjek tersebut dalam semester tersebut dan menyebabkan dia tidak boleh menghadiri peperiksaan. Okey, jadi kemudian guru minta murid menyelidiki masalah yang diberikan. Okey, jadi kita nak minta mereka
solve the problem ataupun daripada masalah tadi bagaimana kita nak mengubah dan membentuk satu dimensi yang bagus dalam pendidikan moral. Kita akan katakan dimensi moral lah, bagaimana pemikiran dia, perasaan dia dan tindakan yang wajar dilakukan oleh Arilin. Okey, tadi kita dah ajar cara-cara dia, kita akan buat satu persatu bedah. Langkah pertama, kenal pasti dulu masalah. Apa masalah yang ada dalam isu Nur Ailin tadi? Dia lewat bangun pada waktu pagi, tidak hadir kuliah dalam talian, jejaskan 80% jumlah kehadiran. Itu masalah yang dihadapi. Mencari maklumat rumusan. Jadi kita kena cari maklumat rumusan. Apa yang boleh kita sarankan ataupun kita lihat sesuatu perkara yang menyebabkan punca terjadi masalah tadi. Lewat bangun pagi sehingga dia tertinggal waktu kuliah atas talian dan menjejaskan 80% jumlah kehadiran kuliah. Sebab dia tadi tu bangun lewat, sebabkan dia terlalu buat perkara-perkara yang tidak sewajarnya, maka dia akan lewat bangun pagi sehingga dia tertinggal waktu kuliah dan talian dan menjejaskan 80%. Itu maklumat rumusan apabila dia melakukan perkara-perkara tadi tu. Dan kita buat hipotesis. Hipotesisnya, Ailin lewat bangun tidur sebab dia bermain PUBG sehingga lewat malam. Okay, ini hipotesis kan. Hipotesis ni jangkaan kita. Kenapa kan? Ailin lewat bangun tidur sebab dia menyiapkan tugasan sehingga awal subuh. Okey, hipotesis kita yang kedua. Kita bukan berprasangka-sangka tau, sebab ini ialah satu problem based learning kan. Kita mencari satu penyelesaian. Ailin lewat sebab memang dia susah bangun awal pagi. So ni ada solutionnya. Sebagai seorang yang rasional dalam menentukan penyelesaian masalah, kita perlu uji pula hipotesis tadi tu. Macam mana kita nak uji? Kita rasa hipotesis kita bangun tidur sebab dia main PUBG. Cuba hubungi Nur Ailin jam 2 pagi. Adakah beliau telah tidur ataupun belum? Kita cuba call dia. Tanya ibu bapanya, mengapa beliau bangun lewat setiap hari? Berbual bersembang dengan Ailin, mengapa dia lewat bangun pagi? Okey, ini sebenarnya ialah satu daya pemikiran yang boleh dibuat oleh murid. Ini saja je dah, saya tunjuk contoh je. Sebenarnya budak-budak mungkin ada jawapan-jawapan yang lebih rasional dan sebagainya. And then yang terakhir sekali, membuat satu rumusan. Setelah dilakukan kesemua langkah, memang benar Nur Ailin sebenarnya kuat bermain PUBG, contohnya lah. Kemudian beliau siapkan tugasan sehingga lewat pagi dan menyebabkan dia tak bangun tidur untuk hadiri sesi kuliah. Kesannya kehadiran tak cukup, tak dapat nak siapkan kerja dengan bagus dan sebagainya. So ini contohlah saya bagi. Dia menunjukkan salah satu cara bagaimana budak-budak ataupun murid di sekolah, pelajar-pelajar yang belajar akan cuba untuk mencari penyelesaian ataupun solution terhadap problem yang kita binakan, masalah yang kita binakan dalam sesi pengajaran. Saya suka dalam pendidikan moral kalau kita gunakan kaedah ini sebab ianya memberikan satu rangsangan pemikiran dan akhirnya budak-budak ataupun murid menentukan apakah nilai terbaik, solution yang terbaik, kaitkan dengan fungsi nilai, kaitkan dengan dimensi dalam pendidikan moral. So cara kita nak buat rumusan melalui PBM adalah diberikan beginilah. Berdasarkan situasi yang diberikan, kita sebagai murid hendaklah memiliki nilai bertanggungjawab dalam diri kita. Lebih lagi seperti situasi Nur Ailin, dia adalah pelajar IPG yang mempunyai beasiswa penajaan tetapi tidak bertanggungjawab untuk hadir ke kuliah. Allowance yang diberikan oleh kerajaan adalah satu tanggungjawab untuk dia melaksanakan semua yang diarahkan, termasuklah menghadiri kuliah secara atas talian. Ini ialah sebagai satu rumusan, summary daripada isu problem yang kita bangkitkan tadi dan kita kaitkan dengan unsur-unsur nilai yang ada, nilai-nilai universal. Okey, jadi saya rasa itu sahaja sesi perkuliahan ringkas kita berkenaan dengan pembelajaran berasaskan masalah. Semoga semua jelas dan faham. Sekiranya ada masalah, bolehlah menghubungi ataupun berilah WhatsApp saya dan sebagainya. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.